malam ini. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan juga kepada semua para sahabat jannah dari Malaysia, Brunei, Singapura dan daripada negara lain yang turut sama mengimarahkan kuliah maghrib pada malam ini. Alhamdulillah, syukur kerana kita dipilih oleh Allah selepas ada yang lepas buka puasa, menunaikan solat maghrib dan terusnya bersama dengan Ustazah di Google Meet Gema Nur Iman. Sekali lagi pihak pengurusan Gema Nur Iman mengalu-alukan sebab nama-nama yang diklik masuk untuk ke Google Meet ni banyak nama-nama yang tak biasa dengan pihak ni. Tapi Alhamdulillah syukur kalau kita dapat sama-sama menjalinkan ukhuwah antara kita, insya-Allah semoga sahabat jannah semua dalam keadaan kita sentiasa rahmat dilindungi oleh Allah. Jadi bagi memulakan kuliah maghrib kita, eloklah sama-sama kita baca Ummul Kitab. Mudah-mudahan kuliah kita dipayungi oleh para malaikat dan juga mendapat rahmat keberkatan dari Allah Subhanahu Taala. Jadi kita mohon Ustazah baca special dari Mekah bersama-sama kita. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan, ya Karim, terimalah bacaan Fatihah daripada kami semua ya Rabb. Kurniakanlah pahala di sisimu kepada kami semua dan kami hadiahkannya kepada kedua ibu bapa kami ya Rabb. Sebut mak ayah semua. Ya Sibah binti Jidin. Amin dan ya juga Rabbal kepada semua Alamin. ibu bapa hadirin hadirat muslimin muslimat di kalangan semua, di kalangan keluarga kami semua ya Rabb, dan di kalangan semua umat Rasulullah SAW yang beriman, yang telah melalui kami dalam beriman sejak dahulu hingga kini ya Rabb. Kami mohon kepadamu ya Allah, naikkanlah, berilah petunjuk pada ibu bapa kami dan mereka semua bersama orang yang mendapat petunjuk, naikkan darjat mereka ya Rabb. Luaskanlah kubur mereka, terangkanlah kubur mereka ya Allah. Jadikanlah kubur mereka sebahagian daripada taman-taman di syurga. Iktiraflah kami semua ya Rabb sebagai anak yang soleh, solehah, yang mampu berbakti pada ibu bapa dan orang beriman sehingga akhir hayat kami ya Rabb. Rabbi anzilna munzala mubarakah wa anta khairul munzilin. Turunkanlah kami semua di tempat yang penuh berkat dan berikan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barakah dan amalan yang diterima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi ashabi barakah salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi untuk bagi jemaah yang biasa dengan Gema Nur Iman, kita dapat sedikit maklumat daripada Puan Nurini, iaitu Ustazah merupakan pesara pegawai immigration di Kementerian Dalam Negeri dari Perkhidmatan Awam dan sekarang ialah penceramah bebas. Jadi diingatkan juga pada sahabat jannah yang dikasihi sekalian, kerjasama supaya offkan mikrofon supaya perjalanan ataupun kuliah kita berjalan dengan lancar insya-Allah tanpa sebarang gangguan. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan segala sukacita pihak majlis terus mempersilakan Ustazah untuk terus menyampaikan kuliah dengan segala sukacita, bangganya dipersilakan Ustazah. Terima kasih pengerusi majlis, kepada admin semua, barisannya Tuan Kuasa dan hadirin semua. Kak Wan doakan Allahumma inna nas'alukal mu'afata fi dunya wal akhirah, diberikan pada pengerusi majlis tadi, admin, semua yang terlibat dan semua hadirin hadirat, diberikan afiat, sejahtera dan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada solat maghrib kita ini baru lepas Zuhur ya. Tajuk yang ni peminta Kak Wan untuk kupas pada petang ni, insya-Allah, ya Rabb kini aku telah tua. Tajuk tu ada buku khas ada buku, dan saya pun dah mengajar di beberapa tempat tentang sangat orang kata apa, sangat bermotivasi untuk kita. Ya Rabb
kini kami telah tua. Jadi kita pun tengok ya pengurusi admin semua, Kak Wan nak tanya majoriti kat sini berapa umur. Kalau umur 40 tahun ke atas memang telah dalam agama dah dianggap tua. Setuju tak? Yang ada kat sini dah tua ke? Jadi tengok umur 40 tahun sampai ke lebih tu memang dianggap tua. Jadi tengok sikit untuk sebagai motivasi kat kita, sebagai satu momentum untuk kita melonjak, sebagai satu dorongan supaya kita dapat memperbaiki kehidupan kita dengan lebih baik, lebih cerdik. Contohnya, ya Rob, kini aku telah tua. Kena tengok muhasabah diri kita, kita daripada kecil hidup, kita mendapat daripada kanak-kanak sampai remaja, dah kahwin, dah beranak pinak sampai hari ni, perjalanan kita sama aja. Cuma kita nak tengok kita duduk status mana, remaja ke dah tua. Kalau kita dah tua hari ni, kita bicara, ya Rob, kini aku telah tua. Bagaimana? Bila kita tahu kita dah tua, adakah kita nak berpeluk tubuh, nak tunggu time mati, ataupun bagaimana? Bagaimana yang kita nak bertindak supaya kita jadi orang yang dapat memperbaiki diri, orang yang beruntung. Memenuhi perjalanan hidup dalam usia yang kita lalui semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Tengok supaya kita tak tertipu. Sebab tu kena selalu muhasabah diri. Umur kita 40 tahun ke atas dah anggap tua. Sebab tu kalau 40 tahun ke atas tu kalau nak berjaya lagi lah, rasa nak belajar, nak ambil PhD, nak ambil apa, kurang murni. Sebab apa? Sebab kita memang dah tua. Kita kena concentrate bagaimana nak rebut peluang untuk memperbaiki dengan amaliah kita yang kita terlepas yang sebelum ini. Mudah-mudahan dengan umur kita yang ada ni, kita dapat melakukan amal, dapat cover yang kita telah kecundang, tergelincir sebelum ni. Setuju tak? Jadi bila kita dah tua, pertama dengan masa yang 1 jam ni Kak Wan cuba untuk memberikan sikit maklumat, info, ilmu. Pertama bila kita dah tua, dalam Quran sebut banyak ayat, bila kamu dah tua umur 40, angka 40 Allah sebut dalam Quran, adakah kamu berdoa dekat mak ayah kamu? Kita ada bakti dekat mak ayah kita. Sampai hari ni kalau umur 40, 50 sekali kita tengok, kita masih lagi kalau nak doa kat mak ayah pun masih swasta, minta orang lain tolong doakan kat mak ayah kita. Betul tak? Kadang-kadang buat tahlil, panggil orang lain, kita sini tak boleh nak uruskan dalam perkara yang melibatkan kita dengan mak ayah. Okey, bila kita dah tua, pertama sekali apa yang patut kita nak tengok? Pertama sekali, nombor 1, kena selalu ingat kematian. Dalam umur 40 tahun kata, jangan kita ingat 40 tu kita dah muda, sebenarnya kita dah tua. Jadi kalau kita tak cermat, berhati-hati dalam usia 40 tahun ke atas ni, ibaratnya nasib tak baik lah. Kena perbaiki tengok. Pertama, kena banyak ingat mati. Nabi pun ajar kita untuk ingat mati paling kurang 70 kali satu hari. Bila dengar kematian, kalau musim COVID dulu selalu kita dengar, sana meninggal, sini meninggal. Sana meninggal, yang tak dapat jumpa, yang hilang. Macam-macam kita tengok suasana kematian manusia hari ni. Jadi untuk kita yang dah berumur ni, kena selalu mendidik diri untuk ingat mati selalu. Sebab bila ingat mati, insya-Allah keinginan yang membuat-buat tentang kehidupan dunia, perhiasan dunia, insya-Allah akan menurun. Boleh faham tu insya-Allah. Ingat mati selalu, menziarah orang yang meninggal, lalu dekat kubur bagi salam. Apa ucapan kita, ya Rab, kami akan menyusul kamu. Tak terasa ke dalam hati kita ni kita dah tua. Hari ni syukur Alhamdulillah ya. Ni Isum, Puan Ni Isum admin, Kak Wan masih belum kenal lagi pada Nuraini, semua Dayang. Kita hari ni kita tengok bila umur kita dah bertambah. Hari ni bertambah 1 hari lagi. Belum 24 jam sampai waktu sekarang ni. Kalau yang dekat Malaysia hari ni dah masuk hari yang baru. Maghrib dah kira baru. Cuba tengok apa yang kita isi siang tadi. Sepanjang 12 jam siang tadi, apa yang kita isi, adakah isi kita tu penuh dengan lara ataupun isi dengan orang yang cerdik, di mana dia sentiasa menambahkan bekal amaliah-amaliah untuk dia bawa ke akhirat esok. Nak tengok tu kena cermat. Betul tak Nurani? Betul tak Ida? Tengok kita. Sebab tu kalau kita tak ambil pen, tulis, muhasabah, duduk renung, beruzlah, duduk kita boleh jadi kita tersasar insya-Allah. Boleh faham Dia tengok bila kita dah tua, kita tengok ya Allah, orang mati muda pun mati. Apa lagi tua? Bila dah tua berlaku susut nilai dalam tenaga, dalam semua benda ada penurunan. Jadi macam mana nak buat ibadah dengan cemerlang? Sebab tu 40 tu bila kita masih bertenaga hari ni,
Masih lagi ada ruang untuk celik mata ni, dapat tengok lagi, kau nampak lagi Nuraini. Nampak, dapat dengar lagi suara Niksum. Satu anugerah yang besar, maka ada peluang untuk memperbaiki diri. Jadi bila ingat mati itu, insya-Allah mudah-mudahan gaya langkah kita pun sesuai dengan umur kita. Ya, memang sangat tidak bagus kalau usia kita dah memang dah masuk zon orang tua-tua, tapi gaya hidup kita macam orang muda sebenarnya. Muda berselera dalam ibadah, alhamdulillah. Jangan kita berselera dalam bab-bab yang boleh menyebabkan kelalaian. Okey, kita tengok satu. Selalu ingat mati. Ingat mati. Muhasabah diri, ya Rob. Syukur pagi ni tak mati lagi ni. Ya Allah, ada peluang, ya Rob. Aku dapat baiki diri. Itu cara orang yang dah, ya Rob, kini aku telah tua. Yang kedua apa dia? Berusaha selagi untuk mengisi umur yang balance yang baki ada sebelum menghadap Allah. Umur 40 dah tua, 60 pun semakin hampir kita nak menuju ke gerbang kematian. Belajar untuk jadi orang yang benar. Siddiq. Menjadi orang benar, boleh bercakap tapi sangat sukar. Menjadi orang benar macam mana? Benar daripada niat, daripada kata-kata kita, niat, daripada tindakan, sikap, cara lihat, cara berfikir, semua nak kena benarkan. Macam mana nak benar ni? Macam mana saya benar? Sampai Allah rakamkan Maryam dalam surah Al-Ma'idah, jadikan siddiqah, orang wanita yang benar. Benar apa? Niat. Tak pernah komen apa yang Allah bagi dekat dia. Walaupun dia melahirkan anak tanpa bapa, tapi tetap membenarkan ayat-ayat Allah. Tengok kita ni macam mana? Kita kadang-kadang niat kita tu dah bagus, tapi tindakan kita tak jadi macam orang yang benar. Betul tak? Niat nak jadi baik lah, niat jadi baik. Niat masuk, ya Allah, dah pencen, dah tua-tua macam ni, ya Rab. Macam tolonglah, minta supaya kita dapat apa ni, dapat memahami Al-Quran dengan baik, dapat mengaji Quran dengan elok, dapat buat ibadah dengan baik, ibadah orang yang ada ilmu. Kita niat tau, kita niat. Tapi akhirnya kadang-kadang niat tu dah elok, tapi tindakan gagal. Tindakan belum cukup kuat, itu dah belum jadi orang yang benar. Orang yang benar, niat dia benar, apa ni, yakin dengan Allah, disertai dengan anggota zahir batin, dia akan terus berusaha untuk membenarkan apa yang dia kendaki. Contoh, tak faham Quran, masih lagi dalam keadaan Zoom macam tu, tidak membawa dia, mendorong, menarik kita untuk lepas pada Zoom yang gelap tu. Hari ni, alhamdulillah ada umur. Anytime boleh mati. Kita pastikan, ya Rab, janganlah Allah ambil umur kita. Dalam Quran kita, 30 juzuk Al-Quran belum dekat-dekat dada. Baca Al-Quran semua orang boleh, tapi memahami apa hukum-hukum yang Allah sebut dalam Quran tu, tak semua kita belum belajar lagi pun. Lagi apa dia benar kat mana? Mulut. Kita kata kita jadi orang Islam, nak jadi umat Nabi Muhammad yang terbaik, nak jadi umat Rasulullah yang terbaik. Tengok apa dia? Apa dia umat Nabi Muhammad yang terbaik? Bukan solatnya. Itu bersifat ananiah. Solat, pandai ngaji, buat haji, buat umrah, itu bersifat ananiah, belum cemerlang. Umat Nabi Muhammad yang terbaik apa dia? Mesti buat amal makruf nahi munkar. Kena buat kerja dakwah. Ini alhamdulillah tahniah pada admin, pada jawatan kuasa semua, boleh create satu kaedah untuk menyampaikan ilmu. Alhamdulillah. Kalau kita masih lagi tak dapat menjadikan orang yang ada nilai. Kau tengok macam mana Allah rakamkan Nabi Ibrahim, orang yang ada nilai, ada value, yang orang yang ada jasa. Dalam agama Nabi bagi tu dalam hadis, jadikan kita orang yang memberi manfaat pada orang lain. Sebaik-baik manusia, orang yang boleh memberi manfaat pada orang lain. Kalau tak ada manfaat, sebab tu nak kena benar apa yang Nabi nak. Nabi nak suruh kita jadi apa dia? Jadi orang dapat ilmu menyampaikan. Allah nak macam mana kat kita? Kita kena tahu apa kehendak agama sebenarnya. Jadi kalau kita memang jahil dengan Quran, jahil dengan ilmu dan tentang hadis semua, apa dia peringatan-peringatan daripada Allah, jadi pasti kita akan abaikan. Umur dah semakin banyak. Tengok-tengok umur dah 60, Quran belum settle. Macam mana kehidupan kita dah hari ni? Banyak benda belum settle ni. Sehati tak banyak benda settle. Masih lagi berumang dengan riba, masih lagi berumang dengan buka aurat, masih lagi dengan solat, masih tak faham, masih ragu-ragu. Macam mana nak buat solat ini, macam mana nak buat solat ba'niyah qabliyah. Lagi banyak belajar, lagi keraguan, tak mau. Tak nak dah kita dalam usia nak tua macam ni. Mesti kita menuju ihdinas siratal mustaqim. Tidak ada lagi keraguan, tepat jalan cara kita beramal. Mudah-mudahan kita jadi orang yang benar. Nak membenarkan mesti kena bimbingan ilmu. Dan kena bimbingan siapa? Yang ketiganya untuk jadi bila dah tua, ya Rab, kini aku telah tua,
kena dalam diri kita, kena mendapatkan guru-guru yang mursyid. Kena berusaha mohon. Dan doa kita ada tak kita minta? Ya Rab, Ya Rab. Kawan dekat Mekah kat sini, insya-Allah mudah-mudahan lebih dekat doa kita didengar. Ya Rab, temukanlah kami semua dengan guru-guru yang mursyid, Ya Rab. Tolong iktiraf kami semua sebagai murid yang muridin, Ya Allah. Mohon dengan Allah. Selagi hari ini kalau kita belum bertemu dengan guru yang mursyid, keberangkalian ilmu yang kita dapat tu boleh jadi sebagai info. Ini diajar oleh guru kat daripada kecil, 8 tahun ajar. Ingat, belajar, minta doa dengan Allah, tolong temukan dengan guru yang mursyid. Guru yang mursyid macam mana? Sangat ikhlas dalam menyampaikan ilmu. Sangat jelas nampak. Perjalanan hidup dia tu kita tengok jelas perjalanan dia. Baik di segi fizikal ataupun dekat dalam tu kita nampak, ya Allah, benar-benar jelas. Orang yang tidak ada, nampak ada unsur-unsur yang tak menarik lah, maksudnya yang negatif-negatif. Nak popular, nak ada apa ni, ada kepentingan di apa yang dia buat. Guru-guru mursyid kena doa dengan Allah. Allah sebut dalam surah Yasin ayat 21. Nanti semua boleh semak bagaimana ciri-ciri untuk dapatkan guru-guru yang mursyid. Antara guru yang sangat beriman, sangat jelas. Kita nampak dia tu jelas. Jadi kita tak ragu. Jadi okey, bila dapat guru yang mursyid, insya-Allah kita akan ikut dia. Bukan. Sebab tu guru tak boleh pilih murid. Murid boleh pilih guru. Sebab tu kena minta panduan daripada Allah. Ya Rabb, tolong temukan kami semua dengan guru mursyid. Kita ni semua pelajar. Harap-harap kita bertemu yang ni'sum dengan guru-guru yang ni lah. Guru-guru yang mursyid. Sebab guru mursyid ni dia boleh bawa kita. Dia boleh bawa kita mendaki dengan izin Allah mata anak tangga sampai kita kenal Allah. Ini ramai dah belajar ilmu, akhirnya ilmu jadi apa? Ilmu hanya dapat ilmu. Orang Firaun pun ada ilmu, dapat hidayah ilmu tapi tak boleh nak beramal, tidak dapat hidayah taufik. Tengok banyak tak orang hanya berilmu tapi akhirnya sikap macam mana? Dalam berilmu boleh jadi sesat pun ada. Dia ada sesat, dia menyesatkan orang lagi pun ada. Sampai kita keliru. Jadi dalam usia kita macam ni, kita mohon dengan Allah dah tua, tolong jadi kita Islam yang benar. Mudah-mudahan Allah ambil perjalanan hidup kita sampai final. Kita benar-benar Allah ambil kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang sahih di segi iman, agama yang benar, cara hidup yang benar. InsyaAllah dalam keadaan Allah ambil umur kita, dalam keadaan Allah reda kepada kita dan kita reda kepada Allah. Masa tu kita puas hati. InsyaAllah Allah ambil kita dalam keadaan kita benar iman. Tidak kita mati kecuali mati dalam Islam yang benar. Bila sebut Islam yang benar, mesti mulut cakap Muslim, mesti yakin, mesti kena buktikan. Tengok rukun-rukun iman, solat 5 waktu, tengok bagaimana solat kita hari ni. Hari ni kita dah tua. Kena tengok. Bila kita dah tua, apa perkara yang kena tengok untuk jadi wanita yang dapat masuk syurga, mesti kena ada ciri. Nombor 1 ciri dia ialah apa dia? Lihat solat 5 waktu kita. Kena tengok solat 5 waktu kita macam mana hari ni. Bagaimana solat 5 waktu kita tu elok ke tak elok? Adakah dalam usia kita menuju tua ni masih jadi tabiat suka solat dalam keadaan sendirian? Tak belajar macam mana solat, belum ada selera nak solat berjemaah. Ada yang solat sampai hujung-hujung waktu. Tak ada langsung perubahan kat kita. Kalau sampai hari ni Quran tak lulus, solat tak dapat pagi, masih lagi keliru. Ibarat kita sedang memandu kereta di tepi jurang yang sangat bahaya. Ini peringatan kat kita semua. Hati-hati kita. Daripada session yang pertama lagi kena benar. Kalau session pertama tu dah tak benar, akhirnya session semua akan hancur. Ni Kak Wan pun, kita pun dah dalam usia pensiun, kita pun dah duduk di zona tua. Okey, mudah-mudahan Allah temukan kita semua dengan guru yang mursyid. Kat mana kelebihannya nanti, guru-guru tu akan pandu kita. Macam ni, ni kena amal macam ni. Ini kena baca wirid pagi dan petang. Wirid ini kena baca pagi, petang sebelum matahari terbit, selepas matahari terbit. Nanti guru tu akan pandu kita. Ada banyak solat-solat kita yang tertinggal masa kita jahiliah dulu. Tengok sekarang kita ambil peluang tak nak khadok solat-solat kita, puasa kita khadok dah. Terutama wanita, Kak Wan tak tahu audien kita kat sini semua lelaki ada ke tidak. Tapi kalau wanita, syarat nak masuk syurga antaranya senang je. Jaga solat 5 waktu, jaga puasa Ramadan, jaga kemaluan, kehormatan dan jaga perhubungan kita dengan suami, keperluan suami, jaga 4. Senang tak? Senang, tapi tengok
Dengar senang tapi tengok macam mana solat kita. Adakah solat kita masih macam kita belajar sekolah agama masa jas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dulu. Tak ada penambah baikan. Kalau ada dosa, kena segera bertaubat. Inilah jalan-jalan yang cantik bagi orang-orang yang sedang menuju umur tua, umur-umur persaraan. Tua, apa dia yang kena ada. Antaranya ialah kena bertaubat, kena masuk zon taubat, taubat nasuha. Allah mazukna taubatan nasuha. Nak bertaubat daripada kafir, daripada mensyirikkan Allah. Nak bertaubat daripada dosa besar, dosa kecil, dosa taksir, kecuaian, dosa khilaf. Dosa mengabaikan hak Allah, hak Nabi, hak makhluk-makhluk lain di muka bumi. Ya Allah, banyak yang kita ni. Sebab tu maksudnya kita hari ni, dalam usia dah tua macam ni, maksudnya kita kena jadi kehebatan, jadi frontliner kita hari ni. Orang tu dah tua tak lah. Tak, kita mesti power dalam ibadah kita lebih daripada masa kita dulu. Sebab tu di antara kita ni salah fikir bila ingat tua, buat ibadah lebih kurang cincai. Sepatutnya kita kena very strong, energy, lebih effort dengan apa yang telah kita lalai sebelum ni lah. Okey. Bila beramal, dah pastilah kalau guru musyid tu dia dipimpin. Dia boleh jadi, dia dah sampai ke makam ma'rifatullah, dah sampai ke makam yang arif. InsyaAllah kita akan dapat panduan dalam beramal. Sebab tu dalam mengisi usia yang dah banyak, antaranya perlulah kena faham ni. Beramal amalan yang kecil dengan pahala yang berganda. Pasti kena belajar kitab mana, macam mana kaedah ibadah. Ibadah yang kecil tapi fadilat, maksudnya pahala, fadilat, manfaat dia berganda. Dalam usia yang kita banyak ni, ya Allah, nanti Allah akan ajar kita, ilham kat kita, bagaimana cara kita nak beramal yang mudah tapi fadilat dia sangat tinggi. Antara kita belajar tentang solat. Bagaimana nak menjaga solat sunat rawatib, dalam zuhur, solat sebelum zuhur, 4 rakaat. Allah bagi ganjaran 120,000 rakaat. Untung tak orang yang buat solat sunat rawatib, sunat qabliyah zuhur, dapat pahala 120,000 rakaat. Untung tak? Untung. Jadi, sesuai tak dengan kita ni Nik Som, 120,000? Dulu kita tinggal tak? Banyak tak amaliah tu kita tinggal dulu? Jadi sekarang kita cover. Tiap-tiap hari kita buat, insya-Allah kita dapat dapat cover yang tertinggal dulu. Jadi insya-Allah kita dah belajar solat sunat, tak dapat diri, duduk, baring pun boleh. Mudah-mudahan kita datang kepada Allah esok, kita akan dikenal oleh Allah sebagai hamba dia dan umat Nabi Muhammad SAW yang paling banyak sujud dan rukuk kepada Allah. Antara formula untuk jadi gula-gula Allah, Allah jatuh cinta dekat hamba dia ialah orang yang datang kepada Allah dengan bawa amalan-amalan fardu, dalam masa yang sama bawa amalan-amalan sunat yang sangat banyak, sampai Allah jatuh cinta. Ibarat gula, Allah datang kepada gula. Macam semut datang cari gula. Seronok tak kita kalau Allah datang cari kita? Nanti percakapan kita Allah jaga, perjalanan kita Allah jaga, cara berfikir kita dipandu oleh Allah. Mudah-mudahan kita jadi orang yang benar, nampak cantik dalam usia yang banyak, dalam menuju gerbang-gerbang kematian. Maksudnya nampak manis. Mudah-mudahan dalam usia macam kita ni, ya Rabb, kini aku telah tua. Mudah-mudahan kita dapat program diri kita ni, jadi orang yang ada nilai dalam agama. Dalam agama ada nilai, dalam berjiran pun ada nilai. Dalam organisasi ada nilai, dalam rumah ada nilai. Kat mana duduk ada orang yang ada value. Tengok macam mana Allah puji Nabi Ibrahim AS dalam Quran. Nabi Ibrahim satu badan, tapi Allah umpama dia satu umat. Sonok tak? Satu umat ni umpama, nak tengok umat ni, tengok Nabi Ibrahim. Sonok tak kalau kita esok? Esok ni kalau dekat mana ni? Dekat Brunei. Contohnya kat orang tak tahu nama yang lain. Nama yang lain macam Dayang. Ni Isom. Satu body tapi ada sejahtera untuk orang Brunei. Tak dapat satu orang Brunei pun kecuali dekat taman kita, dekat lorong rumah kita tu ada nilai. Jadi sebab tu contoh, kalau dia ni kerja cikgu, biar dekat sekolah tu murid-murid rasa jasa cikgu ni. Ada nilai kat mana nak dapat nilai? Jadi sebutan orang. Nak ada nilai sebutan ni pasti ada jasa. Dia tidak buat amalan ananiah untuk dia seorang. Dia solat dia puasa dia tak. Dia mesti ada value macam dia dengan ummah. Bila tengok masyarakat kurang baik, dia mampu untuk buat teguran. Kalau tak boleh tegur dengan mulut, tangan, kalau ada kuasa dengan tangan, kalau tak ada dengan cara niat, sentiasa membawa perubahan kebaikan pada masyarakat. InsyaAllah mudah-mudahan kita jadi orang biasa. Kita dah nak mati. Jangan sampai penutup kehidupan,
Ada orang dia boleh bahagia dengan isteri, dengan suami, dengan anak je. Kak Wan bagi contoh ni selalu Kak Wan ingat. 3 golongan ni 3. Dia ada suami, ada isteri dan ada anak. Hidup hanya 3 ni je. Makan, minum, enjoy, tak ambil tahu masjid, nak imarah pun tidak, apa tidak. Mati je suami, tutup buku. Faham? Tutup buku. Pukul 6 tutup buku, habis tak ada cerita. Sebab tak ada nilai, tak ada sebutan. Sebab tu kita mohon dengan Allah, biar sebutan nama kita disebut-sebut. Makhluk di langit dan di bumi yang sentiasa bertasbih kepadamu, Ya Rab. Mudah-mudahan dalam usia yang baki bela ni, kita minta kepada Allah agar kita diberi kekuatan untuk dapat membantu agama Allah. Okey, boleh faham yang tu? Yang seterusnya, dalam usia yang kita ni, yang baki umur yang ada ni, saling kita beramal dengan amalan kecil pahala berganda. Kalau Kak Wan nak huraikan itu, sangat banyaklah amalan kecil pahala berganda, antaranya sunat fajar pagi tadi. Langit dengan bumi serta segala barang, antaranya berat lagi pahala sunat fajar. Kalau tak buat juga, memang kita tak ambil pengajaran, tak cerdik kita. Jadi dalam usia kita yang 40, 50, 60 dan akan menuju alam kematian ni, hendaklah antaranya sunat fajar tak tinggal, sunat ba'diyah qabliyah tak tinggal, sebelum tidur jangan tinggal sunat witir. Nampak tak? Paling tak larat pun memang ada susut nilai dalam umur. Boleh bangun buat sunat tahajud 2 rakaat. Tak dapat solat, bangun angkat tangan minta doa dengan Allah. Ada duit lebih sebagai mensyukuri nikmat. Datang sini, datang Mekah ni, ya Allah. Dapat mudah-mudahan Allah rezeki kita semua yang ada bersama Kak Wan pada hari ini ni. Kak Wan doakan di Masjidil Haram, Ya Rab, untuk engkau sudi jemput kami semua hadirin hadirat, untuk engkau sudi pilih kami untuk buat haji dan umrah pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, Ya Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat buat haji dan umrah pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, Ya Rab. Mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang termasuk dalam kelompok orang-orang yang telah diberikan ampunan. Allah maafir lana warhamna wa tum alaina, Ya Rab. Ngaku kita dengan Allah, cara doa kita pun berubah. Umat macam kita ni, cara doa pun dah kena ubah dah. Tak payah fikir yang lain lah, minta apa, cara doa minta apa ni, minta Ya Rab, Tuhan terima taubat kami, Ya Rab. Kami banyak dosa, kena mengaku dengan Allah. Tengok, pinjam doa Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim doa, aku telah menzelimi diriku, cakap kena mengaku yang kita ni banyak dosa. Sepanjang 40 tahun, 50, 60 tahun kita lalu hidup, pasti ada dosa-dosa besar, dosa kecil. Macam-macam dosa kita lah buat, kena nak cakap dengan Allah. Minta sebab tu jangan tinggal doa, Allahumma a'ina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tolong Ya Rab, tolong perbaiki ibadah kami. Tolong bantu kami untuk ingatmu, Ya Rab. Tolong bantu kami untuk kami mensyukuri nikmat, insya-Allah. Mudah-mudahan kita melalui kehidupan yang semakin rapuh. Mohon dengan Allah untuk kita jadi orang yang qanaah. Jadi orang yang qanaah, jadi orang yang benar. Ingat kematian, bukan maksud ingat kematian tu ingat, mati, orang ni mati. Itu bila ingat kematian nak menggerak. Sebagai satu dorongan untuk kita gerak. Ya Rab, bila tengok orang mati, Ya Allah, syukur belum kita yang masuk dalam kubur. Tengok peristiwa COVID-19, berapa ramai kita tengok orang yang meninggal. Syukur Allah tak ambil kita lagi. Apa dia peluang? Sebab tu tambah dia 1 hari dalam hidup. Umur semakin pendek. Dia ada peluang untuk kita baiki diri. Kalau Quran belum bagus, baiki Quran kita. Tengok apa keperluan yang Allah tuntut kat kita. Kita kena tengok amalan yang dituntut. Bukan yang kita mau. Kita silap, kita tengok kita buat hari ni, kesian cari benda yang mau nak tinggal. Kita lupa cara berfikir kita silap. Cari perkara yang Allah tuntut kat kita. Apa yang Allah tuntut? Kita ni pelik. Yang Allah tak tuntut, ya Allah dah jamin, hak tu yang kita penat lelah minta kat Allah. Minta bagi anak kita ni, kerja sekian, nak berjaya, tak. Kita boleh minta, tapi kena jadi orang yang cerdik. Kena mohon benda yang Allah tuntut kat kita. Tuntut apa dia kat kita? Tuntut kita jadi, ya Allah, ada nilai kehambaan. Cara hidup, sikap, pandangan kita. Behave betul-betul sebagai jiwa seorang yang hamba. Lagi apa dia lagi nak kena minta dengan Allah? Nak jadi orang yang taat kepada Allah. Selagi mana kita tak dapat title mahkota takwa kepada Allah, belum selamat nak mati. Betul. Allah hanya menerima amalan daripada orang bertakwa saja. Nak jadi orang bertakwa ni pun nak kena jiwa kena benar. Sebab tu jadi orang yang ikhlas tu pun dah cukup baik, tapi belum tentu benar. Benar tu makam dia sangat tinggi. Mudah-mudahan walaupun kita jatuh bangun, tergelincir,
Mudah-mudahan di hujung umur kita tu ya Rab, kita jadi orang yang benar. Allah endorse kita sebagai orang yang, ya Allah, orang yang terbaik sebagai penamat hidup kita. Sebab Allah akan tengok di mana hujung nilai kita tu yang akan diambil kira. Sebab tu kena cermat. Sebab tu umur hujung ni adalah ujian. Kadang-kadang Allah bagi ujian sakit. Bila umur, memanglah umur dah banyak sakit. Allah bagi sakit, kadang-kadang bila bagi sakitnya, terus tak solat. Yang selama ni solat sampai 50 tahun. Bila Allah bagi sakit, terus tak mau solat. Nampak tak? Sebab tu kena jadi kita ni nak selamat sampai Allah jatuh cinta kat kita. Selagi mana tak jadi gula-gula Allah, selagi tu belum tentu kita. Kita lemah sebab kita ada musuh yang besar 5 dalam diri kita. Apa dia musuh besar? Hawa nafsu kita yang sentiasa nak heret kita kepada kejahatan. Yang kedua, iblis dengan syaitan. Iblis kita dah tahu syaitan. Apa saja sifat-sifat yang bercanggah, yang dengan dalam agama, yang menentang apa saja yang dalam agama, itu adalah sifat-sifat syaitan. Siapa saja yang ada itu, itulah syaitan. Lepas tu, lagi apa lagi? Orang beriman yang dengki dan orang kafir laknatullah. Jadi, kalau kita ni tak isi dengan kefahaman, mohon dengan Allah bagi kita menjadi orang yang faham tentang tabiat hidup supaya kita tak berbalah dengan apa yang Allah takdirkan kita. Ya Rabb, nak memperbaiki, nak memperbaiki diri. Nak kena elok dalam solat fardu, paling habis baik dah kita cuba buat. Tengok bab rukunnya, tengok bab belajar, memperbaiki. Yang kedua, tengok apa dia dalam bab sunat, mempertambahkan ibadah sunat kita. Hablum minallah, hablum minallah, dengan Allah kita baik, dengan manusia juga kita baik. Bina hubungan. Itu supaya kita jadi orang menilai. Lepas tu apa dia? Pasti kena. Ini 5 perkara. Kalau ada ni, dia berjaya, dia akan dapat kasih sayang Allah dan Rasul. Sama, jaga hak Allah. Hukum hakam kena jaga. Yang wajib buat, yang sunat buat, yang haram cuba, ya Allah, mohon kekuatan dengan Allah untuk kita dapat tinggal. Jaga dia hak-hak dia. Jangan sampai kita menentang hukum-hukum Allah dan Quran, kita nak buat cara kita komen, kita komplain. Kita nak sedap, benda ni tak sesuai dengan jiwa kita, kita komplain. Hati-hati kita. Masa muda tak jadi tu, bila main dah berumur macam ni, dah ada ilmu, pandai komen. Pandai komen yang boleh bawa kita terjerumus. Hati-hati kita. Setan ni kerja dia memang bisik dia untuk menjerumuskan. Sebab dia ada KPI dia apa, dia cakap dengan Allah, dia nak sesatkan semua orang. Faham ni? Dalam umat macam kita ni, kena hati kat ingat di kat orang juga ni. Sebenarnya halus kena topon dengan halus. Halus kena tengok. Dia nak binasakan kita. Dia akan binasa kita satu dan kita tak sedar. Allah bagi sakit umur 50, tak berselera nak ibadah. Komen, time tu Allah ambil. Tengok masa bertenaga beribadah, umur 40, beribadah buat belah, pergi haji, pergi Mekah, pergi buat umrah, sedekah semua. Lagu Allah tak ambil pula, tak mati pula tengah duk hukum di Arafah. Tak mati pula. Kita duk kata, mati ni tu bagus lah kan. Time tu kita dah taubat, ya Allah macam bersih baik. Allah tawar, Allah menawarkan. Allah tengok pada siapa yang Allah nak bagi. Bulat-bulat kita buat ibadah kerana Allah ataupun nak apa. Ataupun ada keperluan ini, Allah mahu tahu kita. Jadi sebab tu selagi tak ada nilai kehambaan dalam diri kita, selagi tu kita dalam mudah tergelincir. Rasa diri kita ni macam kekaguman. Rasa diri ni riak, sonok, takabur, rasa besar. Ada kelebih-lebih sikit kita rasa kita ni bagus sangat, hati-hati. Jaga, setan dah masuk. Akhirnya kalau stesen pertama dah silap, pasti stesen yang lain juga akan tergelincir. Sebab tu tak boleh jauh pada tausiah, pada peringatan demi peringatan. Sebab tu kena ada guru. Nampak tak? Kena duduklah halakah ilmu. Bila rasa nak tergelincir je, akan ditarik balik, akan diingatkan. Sebab tu untung orang yang ada halakah ilmu. Mudah-mudahan sama-sama kita ingat-ingat. Ingat-ingat cara berfikir tu nak kena benar. Pilih ilmu juga kena benar. Nak memilih ilmu, kena ikut dia punya prinsip-prinsip ilmu, kena tengok. Jangan pula kita dah tua ni, kita nak buat gaya macam orang muda. Tenaga boleh ikut gaya orang muda. How kita present dengan Allah tu boleh ikut orang muda. Macam mana nak solat, kehebatan solat, kena ada yang tu. Skill tu kena ada. Walaupun umur kita dah tua, kita dah nak mati. Kita dah tua je Rob, tapi jiwa, momentum, macam mana berjiwa besar. Nabi ajar kita doa, ya Rob beri kami kekuatan. Ni hati, kekuatan dalam, jadi keteguhan hati. Kita tak boleh lemah. Sebab tu kalau kita nak solat, kita dah belajar. Cantiknya Islam, tak larap diri duduk. Baring pun boleh solat sunat. Ya, yang penting, amal. Sampailah Allah jatuh cinta kat kita. InsyaAllah. Ya, boleh faham yang tu semua. Jadi, last sekali, berusaha juga kita. Mohon kepada Allah diberikan apa dia? Khusyuk dalam solat.
Kena mohon tengok doa kita banyak benda nak minta. Yang kita minta benda lain. Benda yang Allah jamin kita minta. Kita lupa nak minta, ya Rabb berikan kami khusyuk dalam solat. Berikan kami benar. Berikan kami tawakal tu'ala Allah. Ramai juga orang yang tawakal tapi tawakal ke makhluk. Nasib baik, nasib baik, nasib baik ada dia, nasib baik ada dia. Belajar dah banyak tu, nasib baik, nasib baik, nasib baik. Duk nasib baik bergantung dengan makhluk, duk pergi jumpa berumur, pak masa tu Allah ni umur mati macam mana. Sedih tak? Jadi mudah-mudahan nak kena hati-hati, kena cermat dalam bab ni. InsyaAllah, kalau dah cukup masa bagi kita kawan, mudah-mudahan kita semua, Nik Isum, Dayang, Nuraini, dan yang lain juga, kawan haraplah walaupun sedikit perjumpaan kita pada petang ni mudah-mudahan dapat lekat dekat hati insya-Allah. Mudah-mudahan dapatlah jadi apa orang kata apa? Buah tangan daripada Masjidil Haram, daripada kawan sini. Mudah-mudahan dapat keberkatan. Kita lupa dalam semua amal kita, baik sedekah kita, baik solat kita, haji kita lupa nak bicara tentang bab sedekah. Yang tu kita tahu setan pedaya kita sungguh. Hari ini kita kena tengok setan, kamu nak pedaya sebab tu kita nak lawan dengan apa? Kita pada hujah. Kita kena memahami Quran. Dia tak boleh main kat kita, insya-Allah. Tidak, dia memang tolak-tolak kita macam kita jentik-jentik telinga. Dia boleh buat kita. Jadi kita tengok, ya Allah kesian kat kita. Contoh macam selalu kat orang sebut. Ni orang lelaki-lelaki pergi masjid awal, hari Jumaat pergi masjid, ada orang memang rajin pergi awal, bagus. Dapat pahala besar, tapi tengok bila solat duduk belakang. Nampak tak? Kita masih lagi nak kena berbaiki cara. Bila solat duduk di belakang. Ada orang solat bagus, semua bagus, tapi tidak ada keinginan, kecenderungan, dorongan untuk solat berjemaah. Tak terasa tertinggal solat jemaah tu satu yang ya Allah, satu kemalangan, tak rasa. Sebab tu sekarang ni nak kena minta doa dengan Allah bagi ada rasa. Ya Rabb berikan kita ni rasa apa? Rasa takut dekat Allah, rasa berselera nak buat ibadah, rasa kekaguman dengan Allah. Rasa kita ni kerdil hina, rasa kemaan, rasa tu tak ada. Bila rasa tu tak ada, nampak tak? Boleh jadi tak kita banyak ilmu, banyak ibadah, nampak kadang-kadang sombong. Dalam hati tu kalau tak dikikir buang, sifat kebinasaan, sifat kebuasan, sifat ketuhanan tu lagi tak diusir keluar, macam itulah gayanya. Selalu Kak Wan ingat guru Kak Wan sebut, ibarat orang yang nampak cantik dekat muka lawa tapi di punggung penuh dengan najis. Kak Wan ingat. Itu kata guru Kak Wan ingat sampai hari ini. Jangan jadi muka kita lawa tapi di punggung kita penuh dengan najis. Sebab tu dengan umur yang ada ni, untuk Kak Wan juga pun fikir apa? Ya Rabb, jangan jadikan penyesalan ikut kami sampai di padang mahsyar. Tolonglah Ya Rabb. Jangan jadikan penyesalan ikut kami sampai di kiamat. Itu tak boleh balik lah bila menyesal tu, tengok macam mana dirakamkan dalam Quran. Minta nak balik, ya Rabb, tolong kembalikan kami semula ke dunia, kami nak buat kebaikan. Nampak tak? Menyesal tak? Menyesal, baik kita menyesal sekarang. Sebab tu, ya Rabb, jadikan aku orang menyesal awal. Ia menyesalnya, ya Allah, sebab tu hari ni kalau umur 40, 50, 60 masih lagi tak dapat buat berubah, kesian. Tak tahulah. Akhirnya kita tak tahu sebab kita dah matlamat. Kita tidak ada matlamat dalam hidup. Sebab tu kena betul balik dalam matlamat kita. Matlamat apa? Kita nak menuju akhirat. Pasti nak bawa bekal yang banyak. Itu orang yang cerdik. Dia pasti bawa bekal. Bawa bekal yang banyak. Orang nak buat, nak travel. Nak pergi contoh nak pergi Brunei. Pergi pun orang bawa lagis, ada isi berapa pasang baju nak pakai. Nak bawa duit banyak mana. Semua tu persiapan agar apa? Supaya kita tak susah di sana esok. Mudah-mudahan kita semua dapat masuk syurga tanpa hisap, ya Rabb. Lagi ada peluang dalam cara doa, cara zikir, cara ibadah, ya Rabb. InsyaAllah tak tinggal dah kita. Sunat-sunat rawatib, tak kurang 12 rakaat. Solat fardu, tengok rukun-rukunnya. Solat di awal waktu, walaupun dah solat seorang, tapi bila ada jemaah, buat semula berjemaah. Memperbaiki zikir-zikir dengan ada guru mursyid, dia akan ajar kita apa zikir pagi petang. Subhanallah wa bihamdi. Baca satu kali, Allah hapuskan dosa kecil sebanyak buih di lautan. Bila baca pagi petang satu-satu dan banyak lagi baca lebih daripada tu, di akhirat datang menghadap Allah dan keadaan segala amal yang lain besar lagi zikir tu. Ringan di mulut tapi berat-berat dalam timbangan. Sebab tu kat mana kita tahu tu semua, dia dorongan bila kita belajar. Sebab tu ilmu untuk kita dua benda ilmu, iaitu Quran dengan hadis. Jadi kalau kita dua benda tu tak belajar, memang kita tak boleh nak perform kita. Memang tak boleh. Kita je duk kata kita jadi orang benar.
Saya jadi benar lah. Ni kita kata kat kita ni, nak jadi orang benar tapi tak jadilah. Tak jadilah sebab kita memang, kita akhirnya jadi orang-orang yang berangan-angan. Yang paling sedih dah masuk kubur. Dah masuk kubur, nak balik dah tak boleh dah. Ya Allah, kesian. Mudah-mudahan apa yang dalam usia kita ni lebih nyaman, buat ibadah pun rasa sonok khusyuk tu dah datang. Nampak elok lah. Ada duit lebih banyak. Jadi, jaga hak Allah, jaga hak Rasul. Sentiasa membesarkan sunnah Rasulullah SAW. Walaupun sunnah tu banyak mana, walaupun kita nampak macam kecil, tapi sebenarnya dengan benda kecil itulah ramai orang masuk syurga. Yang dianggap remeh, yang rasa kecil itulah yang boleh ramai orang masuk syurga dengan amalan yang nampak remeh. Nampak? Sebab amalan yang besar tu menjadi riak takabur. Dan ramai juga yang masuk neraka dengan amalan dosa yang kecil yang dia kata apa? Dia ingat aku berzina minum arak tu besar. Rupanya yang kecil, yang halus tu boleh mengenang bawa kepada neraka. Nah, dengar tak dah azan dah kat sini, kat Masjidil Haram dah azan. Ya. Jadi mudah-mudahan masuk tahun baru lah, kita dah masuk dah bulan Muharram ya. Jadi mudah-mudahan kita tengoklah apa saja sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nak besarkan syiar, kita cuba ambil lah. Siapa yang dapat implementkan 1-2 sunnah dalam hidupnya, dia senyap ke Tuan Guru Kak Wan pesan, dia diam buat satu benda. Senyap je buat. Tapi insya-Allah dia maintain, insya-Allah istiqamah. Mudah-mudahan dengan amalan tu Allah dibawa dia masuk syurga dengan izin Allah. Ada soalan nak tanya Kak Wan ke? Doakan kami Ustazah sampai sana. Sihat-sihat tubuh badan. Ya baik, insya-Allah nah. Mudah-mudahan kita ada motivasi diri. Ya Doakan Nurani. kan kami semua Ustazah sampaikan salam kami pada Nabi Muhammad. Awal lagi Ustazah, baru 8.47. Ada masa lagi kan kita kan? Ada masa lagi kan? Ada Ustazah, dekat sini sampai pukul 9. Ya, mana dia admin dia ada masa kau nak teruskan ni? Ada masa lagi Ustazah. Masa ada. Okey, nak teruskan. Okey, 20 minit. InsyaAllah bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok untuk menjadikan umat Nabi Muhammad SAW jadi hamba Allah yang dikasihi dan umat Nabi Muhammad yang disayangi oleh Rasul dan Allah. Jaga hak Allah. Bab hukum hakam yang wajib, yang sunat, yang makruh, yang harus tu jaga. Jaga yang tu. Jaga jangan sampai kita keliru. Yang haram jadi halal pun nanti. Nampak tak jangan sampai keliru ni. Kesian tak kalau Mak Nampu duk keliru lagi. Sampai tak kenal rupanya benda salah. Dia kata betul, yang betul kata salah. Yang kedua, syiar Nabi Muhammad SAW, membesarkan syiar. Jangan lupa kita, syiar apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Baik dalam bentuk hadis, apa kita dapat kat telinga kita ni dapat sampai dengan terus kita amal. Bagaimana satu wali Allah, dia kata dia, sahabat dia mimpi dia nak masuk syurga, dia terbang daripada pokok kurma, satu pokok kurma ke satu pokok kurma. Jadi sahabat tanya kan, kamu masuk syurga ni? Dia pun bagi tahu. Dia kata dia diampunkan dosa, aku masuk syurga ni sebab aku zuhud, dia kata kan. Sebab aku zuhud, dia kata dalam kehidupan aku ni dia kata kan, bila aku dapat dengar satu daripada hadis Nabi Muhammad SAW, apa saja hadis Nabi yang dengar dia kat telinga aku, walaupun sekali aku cuba amalkan. Jadi dia ni Allah ampunkan dia masuk syurga. Jadi dia terbang di pokok kurma ke satu pokok kurma kan. Jadi sonok tak? Dia buat amalan sunnah Nabi Muhammad SAW, membesarkan syiar. Yang tiga apa dia? Sanggup berkorban masa, tenaga untuk agama Allah. Lagi apa dia lagi? Hablum minallah, hablum minannas. Ada orang dengan Allah baik. Bagus. Agama bagus dengan agama, tapi dengan orang tak bagus, dengan isteri tak bagus. Pengalaman kawan kaunseling, kita jadi keliru tengok. Nampak orang ada ilmu, tapi dengan anak isteri, ya dayang DKN, dayang pada dayangku. Tengok macam mana diabaikan tanggungjawab. Jadi macam mana tu? Sebab tu belum clear kehidupan. Memang tak faham. Yang keempatnya pada yang kelima, mengimarahkan masjid bagi orang lelaki lah secara khususnya, dan mengimarahkan halaqah ilmu. Sebab nak jadi baik ni, ke mana pun pamila tak boleh lepas dengan majlis ilmu. Tak boleh lepas dengan peringatan-peringatan. Bila sebuah ilmu kena ingat
Quran dengan hadis itu adalah sumber yang paling besar. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang sentiasa dalam memperbaiki diri. Okey, kita tengok. Amalan kecil pahala berganda. Harap-harap kita semua, sebab bila kita mengajar jugalah setengah-setengah tempat, masih lagi yang makcik-makcik yang umur 60, 70, 80, masih lagi yang, ya Ustazah, solat sunat fajar tu macam mana ya? Ada. Jadi terkesan untuk Kak Wan. Umur dah 60 lebih 70, sunat fajar pernah buat? Tak ada. Ramai lagi yang belum buat sunat fajar. Saya tanya sebelum tidur tu, buat tak sunat witir? Tak buat lah Ustazah. Kalau Ramadan buat. Kalau tak Ramadan, tak buat. Tanya, makcik dah khatam belum? Tadabbur Al-Quran 30 juzuk? Belum. Jadi kita tengok tu, statistik yang kita tengok ni, oh, macam mana kita nak meneruskan kehidupan kita dalam usia kita yang semakin tua ni dekat anyaman. Kadang-kadang dalam usia kita yang tua macam ni, diuji macam mana? Tiap-tiap malam satu gelas air mata, faham tak? Tiap-tiap malam satu gelas, satu cawan air mata kena nangis. Sebab apa? Di atas kesilapan kita masa muda dulu. Kita membiarkan anak-anak, kita biarkan anak-anak tanpa didikan. Kita sendiri pun, kita hidup dengan dalam penuh dengan glamour. Kita abaikan kehidupan anak. Akhirnya bila sampai anak dah besar, ramai yang dapat maaf. Anak-anak yang tak kenal mak bapa, anak-anak yang dahaka, anak-anak menjadi fitnah. Jadi fitnah kadang mak bapak. Malam-malam nangis, saya nak buat apa ni Ustazah? Saya nak buat apa? Apa yang Kak Wan belajar lah. Sebelum kita nak buat apa, kita terlebih dulu kena taubat. Taubat nasuh. Sebelum kita nak suruh orang lain jadi baik, kita terlebih dulu jadi baik. Ya, boleh jadi di atas apa saya berlaku kat anak-anak kita semua adalah dosa daripada kita juga. Jadi kena banyak bertaubat. Jadi maksudnya dalam usia macam kita ni nak nyaman, dan dapat mati lagi anak Allah reda, dan Allah reda pada kita, kita reda, puas hati dah. Tapi dalam keadaan macam ni, masih lagi dalam keadaan macam Kak sebut tadi, menangis satu mangkuk ayat mata tiap malam, boleh faham dah satu mangkuk ayat mata tu. Makna kata nak memperbaiki apa yang telah berlaku. Tapi jangan putus asa dengan rahmat Allah. Walaupun maksiat banyak kat kita pun. Tapi walaupun banyak pun maksiat, walaupun ibadah kurang, dan juga walaupun ibadah banyak pun dengan Allah, dengan ibadah tu bukan jalan untuk kita dapat masuk syurga. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Sebab tu Kak Wan sebut apa? Walaupun kita banyak dosa, dalam usia kita tua macam ni, kita dah banyak dosa. Tapi segeralah kita dengan taubat nasuha. Kena taubat nasuha, kena ikut taubat tu macam mana? Kena tengok rukun-rukun taubat. Dia kata dia dah taubat dah. Saya tanya taubat macam mana? Tapi tengok taubat, kena tak boleh. Kita kalau taubat, kalau ikut prinsip, dia tengok dalam Quran. Syarat dia mesti kena menyesal. Mesti kena benci dengan perangai kita yang dulu. Mesti berazam tak nak ulang lagi perbuatan kita dulu. Dan mesti kena berdoa dengan Allah dengan niat lillahi ta'ala. Dan kena waktu yang mustajab doa kita Allah boleh angkat. Semua manusia adalah berdosa. Tapi sebaik-baiknya kita terus kehidupan kita yang dah tua ni untuk menjadi orang-orang yang macam mana? Orang yang benar dari segi ucapan, tindakan. Tindakan betul lah. Dan umur macam kita apa nak buat? Mestilah kena banyak beramal. Tak laratlah Ustazah dah tua. Tak larat boleh tidur. Boleh baring. Mestilah kita kena ada perubahan. Kena meningkatkan amal. Sebab kita dah pendek dah umur kita. Sebab tu nak buat amal banyak-banyak dah tak larat. Cari amal yang sikit tapi amal pahala tu berganda. Perkara-perkara yang fardu memanglah tak boleh nak shortcut. Mesti kena buat. Jadi banyak buat solat sunat, belajar solat sunat. Sonok. Nikmat sangat. Yang mana hutang-hutang dengan Allah tu qada. Lagi tak qada hutang-hutang kita tu, macam mana kita nak rasa nikmat dalam ibadah sebab kita masih ada hutang. Perbaiki hati kita, hati tu kena nak tazkiyah. Hati tu nak kena tazkiyah selalu. Kadang-kadang kita nampak, ya Allah, ni duduk halakan ilmu memang kita nampak tenang. Bila kita lepas pada halakan ilmu, boleh jadi sebab tu kita banyak musuh dah. Setan memang sentiasa nak bagi kita sentiasa terjerumus ke dalam neraka. Bila nak beramal juga, kena pastikan dalam usia macam kita, mesti amal dengan amalan yang benar. Sebab tu perlu bimbingan guru mursyid. Tak nak nanti bila sampai ramai tak berlaku. Bila dah tua, tengok menjadi sesat. Ada yang terjebak dengan ajaran-ajaran lain. Satu bentuk kefahaman yang lain. Akhirnya tengok, ya Allah. Banyak kita tengok contoh, sebab tu kena ambil contoh. Sebab tengok apa yang kami lihat satu ilmu dan kami dengan satu ilmu. InsyaAllah Allah jaga kita.
Mudah-mudahan sentiasa dalam peringatan demi peringatan untuk jadi orang yang benar. Semua kat sini dah benar belum? Asal-asal dah benar ke belum? Betul InsyaAllah tadi Ustazah. Ustazah. InsyaAllah boleh buat pelan-pelan. Akan diimprove. Dalam proses menuju Ustazah. Ya. Dalam proses InsyaAllah menuju Ustazah. kebenaran. Nah, jadi Ustazah mudah-mudahan sedang mencari kebenaran Ustazah. Ya, sedang mencari. Kena ya Allah. Ilmu tak banyak, tak apa, tapi tu kena tunduk, kena tawaduk. Tak mau tinggi. Kena jaga pergaulan. Kena pilih di antara nak berkawan pun kena pilih. Macam mana kawan-kawan yang boleh bawa kita, boleh bimbing kita. Kawan yang memang maksudnya sesuai dengan tema umur. Kalau kita dalam usia macam ni, maksudnya kalau nak sembang pun tajuk apa yang sesuai dalam usia macam kita. Apa yang tajuk sesuai kalau nak bicara? Bicara yang sesuai itulah. Bagaimana ya Allah nak tingkatkan amalan lagi. Kok ada amalan yang belum kita belajar. Betul tak? Contohnya amalan-amalan nak kena baca Alhamdulillah sebelum terbenam matahari. Baca Alhamdulillah sebelum apa ni? Sebelum terbit matahari. Nanti dapat pahala macam mana kita infak 1 ekor kuda perang. Nak tak? Banyaklah. Hari Jumaat selawat Nabi, selawat apa? Selawat Ummi, diberikan ampun 83 tahun. Betul tak? Kita dah belajar kat mana itu? Boleh tak kita amal? Macam Ustazah cakap, semua pulun. Apa yang ada semua pulun. Ada tengok, kena tengok kita nak pulun. Mudah-mudahan bila pulun tu pun nanti kita tengok nanti. Tengok pulun-pulun tak boleh istiqamah. Nampak tak? Nampak tak? Betul tak? Kadang-kadang pulun-pulun tak boleh istiqamah. Masa kita dapat ilmu tu kita mampu. Ya? Pulun yang termampu. Kita pulun tapi yang termampu. Mudah-mudahan itulah. Mudah-mudahan kita juga kena minta dengan Allah antara 5 doa yang selalu kita sebut. Antara 5 doa yang kena ada kat kita ni. Pertama minta jangan tinggal ya Rabb. Terimalah amal kami. Itu kena minta. Walaupun ingat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana. Allahumma a'ina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah minta Allah tengok puasa dah lama dah. Dah lepas tak Ramadan Karim? Dah lama tak Ramadan Karim tu dah berlalu? Dah. Tapi sampai hari ni kita diajar doa lagi. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana. Tengok. Sampai hari ni minta lagi. Ulama ajar sampai berbulan-bulan. Sampailah sambut Ramadan Karim yang akan datang. Sebab tu kita kena ada rasa takut dan berharap kepada Allah. Lepas dia beramal, minta ya Rabb terimalah. Tengok macam mana Nabi Adam doa ya Rabb. Dah tentulah kami ni zalim. Nampak tak? Bertawasul. Kami ni zalim ya Rabb. Tolong terimalah ya Rabb. Bila engkau terima doa kami, kau perbaiki, dia akan jadi baik. Nampak tak? Bertawasul minta dengan Allah. Cakapnya kita ni memang tak bagus. Kita bergantung dengan Allah, sungguh-sungguh bergantung dengan Allah. Sebab tu kita nak apa? Bergantung dengan Allah. Dan juga kita kena cakap dengan Allah ni kita lemah. Ya Rabb, aku sangat lemah, aku dan kau ya Rabb. Itu nanti kita nampak dalam bab doa kita, dalam tindakan kita nampak lebih harmoni. Lebih ada nilai kat situ. Nanti kita rasa lebih nikmat dalam amal kita. Selalu cakap nanti Allah akan bagi. Taubat dah buat. InsyaAllah. Bila taubat lepas tu berazam tak nak ulang lagi dan jadi cantik lah. Terus je kehidupan kita insyaAllah. Nanti kita akan bertemu titik akhir dalam keadaan mudah-mudahan Allah ambil kita dalam keadaan Allah reda pada kita reda kepada Allah dalam bawa kabun yang salim. Nampak tak? Hati tak masa tu? Ni hari ni kalau nak mati ni nak tak hari ni nak mati? Tak nak tanya kalau hari ni lah, kalau ditanya lah nak mati sekarang kan tak nak lagi. Pastilah kita tak nak lagi. Kita pun takut. Sebab amalan kita tak ada. Amalan kita masih kita pun confused. Ya ke amalan kita macam ni? Sekali duduk macam nampak macam okey, sekali duduk macam rasa tak okey. Nah? Ya Ustazah. Tapi Ustazah kan orang muda-muda macam kami dulu yang Allah ambil berbanding dengan orang-orang yang lebih umur.
Kena doa minta ke Allah supaya amalan diterima. Okey, ada teknik ni ya Rab. Mengaku yang kita ni tak elok. Amalan kami rosak, busuk ya Allah. Ya Allah. Tapi kami ada Engkau ya Rab, tolong perbaiki. Nanti nampak suasana lain kita rasa. Kita rasa bila kita bergantung dengan Allah tentang doa ni, kita tak tunggu pun bila rida keputusan tu nak apa. Kita kata kita doa pun sebatas kita hamba. Sebab kita hamba je kita. Kita bagi je kepada Allah. Nanti kita akan tenang. Nampak tak? Lepas tu yang keduanya kena minta apa lagi? Selain daripada minta amalan diterima, yang keduanya minta apa? Ya Allah diberikan rezeki yang barakah lagi halal berkat. Kena minta. Rezeki ni luas. Rezeki beradalah halakaanmu juga satu nikmat yang besar. Dapat buat solat 2 rakaat tengah malam bangun satu nikmat yang besar rezeki. Minta pada Allah rezeki yang berkat. Kadang-kadang kita lupa nak minta berkat. Berkat tu lah orang lain kahwin juga tapi dia kahwin tapi lintang pukang. Nampak tak? Orang lain kahwin juga tapi dia kahwin tapi lintang pukang. Mudah-mudahan tu kan keberkatan tu nak kena minta berkat. Bila berkat tu apa maksud berkat? Barakah maksudnya berkembang. Dapat ilmu berkembang. Dapat ilmu berkembang. Dapat ilmu berkembang. Berkembang dengan jalan apa? Dapat beramal. Ada kaedah dah beramal lepas tu menyampaikan. Oh, syafaat Nabi, Ustazah. Mohon syafaat Nabi. Okey, kita tengok lagi apa dia lagi selain padu. Ni sebelum kita nak tamat, antaranya kena minta apa lagi? Minta supaya jadi anak yang solehah, anak yang soleh. Itu kena minta. Sebab itu dituntut. Tu kita lupa apa yang Allah tuntut. Allah tuntut kita untuk berbakti dengan mak ayah kita. Bukan sebab mak ayah kita lahirkan kita. Bukan reason itu. Sebab apa kena taat? Sebab Allah suruh. Allah perintah. Sebab tu dalam doa kita setiap kali kita ada kelas, selalunya ya Rab. Naikkan darjat mak ayah kami semua ya Allah. Naik darjat bersama orang yang dapat petunjuk. Terangkanlah kubur mereka, luaskan kubur mereka ya Rab. Nampak tak? Jadi mudah-mudahan sampai ajal kita esok, turn kita pula masuk kubur, ada Allah akan hati orang lain untuk ingat kita. Allah boleh masuk dalam hati anak-anak cucu untuk ingat kita atuk dia. Allah boleh masuk. Sebab apa? Kita orang dah adab. Tak lupa pada orang yang telah melalui kita dalam beriman. Sebab tu tuntut dalam Quran suruh kita minta. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Doa, minta ampun pada orang lain. Seronok. Sebab Kak Wan tengok Mahani sayang, Kak Wan nampak Nik Sum sayang, Kak Wan nampak Dayang sayang, you all sayang tak Kak Wan? Sayang, sayang, Ustazah. Sayang. Apa yang Kak Wan nak sampaikan? Kenapa kita ada sayang Nik Sum? Kita ada sayang sebab apa? Sebab antara kita ada doa. Antara kita ada doa, walaupun tak pernah jumpa. Selalu kita doa, Ya Rab, ampunkan dosa umat Rasulullah SAW yang beriman. Sayangilah mereka semua, Ya Rab. Masa kuliah nak start, Ustazah selalu doakan kita. Ya Allah, Ya Tuhan, selamatkanlah semua umat Rasulullah SAW. Sayangilah semua umat Rasulullah SAW. Bantulah semua umat Rasulullah SAW, kan? Tutupkan keaiban umat Rasulullah SAW. Sebab apa kita jumpa, dia sayang kita, kita sayang. Macam kat Mekah. Kita jumpa macam-macam, kita tahu orang sayang. Tapi sebab apa? Kenapa boleh timbul rasa sayang? Sebab kita ada doa, kita berhubung dengan doa. Sebab tu dia ajar kita untuk apa? Dalam usia kita macam dah tua macam ni, belajar doa untuk juga kepada umat Rasulullah SAW yang lain. InsyaAllah dengan doa, kita doakan pada orang lain yang dia tidak tahu besar nilai dia di sisi Allah. Kita hari ni tak nampak nilai dia sebab kita nampak mau sedepuk kat depan mata tu baru kita rasa nilai. Nilai dia nanti di akhirat esok Allah akan sempurnakan. Dekat dunia ni Allah bagi buah aja. Faham tak? Buah tangan. Baru buah aja Allah bagi. Belum bagi sempurna. Di akhirat Allah akan sempurnakan nikmat dia pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, insya-Allah. Lagi apa lagi? Kena minta apa lagi? Amin. Siapa ingat? Amin. Kena minta jadi anak yang soleh. Kena minta amalan. Ya. Jadikan jutawan ilmu dunia dan akhirat. Minta jutawan dunia akhirat. Ya Allah minta. Ya Allah tu minta. Benda tu kita boleh minta sebab Rob ni dia ada segalanya. Jadi tidak akan kurang. Kita yang tak minta. Minta kepada Allah. Pertama minta ya Allah. Kita mati dalam husnul khatimah. Itu kena minta. Itu di antara perkara yang kena minta. Tapi kita tak minta. Kurniakan kami kematian husnul khatimah ya Rab. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, InsyaAllah. kita dah bicara mati dalam husnul khatimah pun belum tentu lagi. Cuma boleh jadi dia mati hari yang baik. Dia mati dalam keadaan boleh mengucap. Dia mati di tempatnya elok. Tapi dalam urusan dekat
di hari kiamat esok dapat masuk syurga neraka tu kena hisap tak semua orang. Jadi kena minta lagi ya Rab, tolong masukkan kami dalam syurga tanpa hisap. Jadi dalam umur kita dah tua macam ni, doa-doa tu semua tak boleh diabaikan. Kena jadi orang kata apa? Di antara keutamaan yang kita minta. Malam-malam minta taubat. Dalam solat kita minta ampun. Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina. Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina. Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Mudah-mudahan itu yang kita minta. Ya Allah, minta ampun, minta rahmat Allah. InsyaAllah sampai tarikh, sampai masa dia ya Allah. Mudah-mudahan kita jadi jutawan di akhirat. Amalan kecil di akhirat jutawan. Aset, maksudnya amalan tu banyak. Jadi orang yang banyak sabar kat hidup di dunia ni. Jadi orang bertawakal, banyak sabar. Lah ni nak cari apa? Nak cari amalannya yang mudah dengan amalan yang tu sikit tapi jalan mudah untuk dapat nikmat di akhirat esok. Antaranya sabar. Dulu masa kita muda dulu mungkin kita tak sabar. Masa tu jiwa kacau. Masa tu banyak agak ni dah berumur dah tua. Ke mana pun kena tanam sabar tu dalam diri. Kena tanam berhazam sungguh-sungguh. Sebab apa? Ada satu golongan di akhirat esok. Bila ditanya kenapa? Malaikat tanya kamu duduk sini kenapa? Allah pun tanya. Allah tu maha mengetahui. Allah tanya. Kami masa hidup di dunia. Kami orang yang sangat sabar. Kita lah belajar. Sabar tu apa dia? Kalau nak mendaki mata anak tangga, nak kenal Allah, sabar tu kira makam yang tinggi. Antara yang tertinggi, sabar tu apa dia? Orang yang tak nak keluh kesah, tak nak komen. Jadi dalam umur kita macam ni, walaupun nak diuji dengan urusan keluarga, anak-anak, kehidupan, kena banyak sabar, jangan banyak komen lah. Lebih baik ambil wuduk, solat je. Ambil wuduk, solat, baca Quran, zikir. Lebih aman. Lebih aman biar kita jadi orang yang ada nilai pada generasi yang akan datang kemudian. Walaupun umur kita dah banyak ni, biar ada nilai untuk generasi yang datang ni, yang akan datang ni. Generasi yang muda-muda kan. Orang tengok, oh baiknya makcik ni yang nampak orang kagum. Biarlah, oh makcik ni boleh berkawan. Kita boleh campur dengan orang muda, boleh campur dengan orang tua, boleh campur. Ada nilai di situ. InsyaAllah. Sebab tu kadang-kadang kita bila bercampur dengan orang muda, tak boleh bawa diri. Orang muda pun tak minat. Sebab apa? Kita tak boleh kita bawa dengan cara kita. Tak boleh kena sesuai dengan tema dia. InsyaAllah. Mudah-mudahan hidup kita bermanfaat. Alhamdulillah. Kami selesa je. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hidup kita memberi manfaat insya-Allah. Manfaat untuk kita juga dan manfaat untuk orang yang duduk bersama kita pun ada aura. Kita duduk pada orang yang duduk dengan orang yang sabar, orang yang baik, yang ada integriti, yang ada sejahtera, kita tumpang sonok. Cuba kita duduk dengan orang yang memang baran, sikit-sikit nak marah. Jadi macam mana tu? Mas Roha, macam mana tu? Kita duduk orang macam tu, kita pun terkesan. Jadi biarlah jadi orang yang memberi manfaat. Kalau boleh beri manfaat, sakat mana yang kita mampu, kita buat demi untuk kehidupan, untuk kebaikan umat seluruhnya. Ustazah nak tanya sikit Ustazah. Silakan. Macam mana nak khusyuk semayang tu Ustazah? Apa doa dia Ustazah? Nak khusyuk nak solat, nak khusyuk, kena minta dengan Allah. Ya Allah berikan kami khusyuk dalam solat. Ya Allah berikan. Tu mulut dah minta. Ya Rab nak khusyuk. Hati pun mau. Tindakan kita macam mana? Tengok solat mai. Alah, hujung waktu macam mana nak khusyuk? Sebab tu tak membenar, belum jadi benar. Kadang-kadang kita dah ambil wuduk dah apa semua, tapi kita tengok ni dalam wuduk bila kita main telefon dulu. Main telefon dulu. Jadi memang tindakan kita tu tak menggambarkan. Jadi nak khusyuk solat diajar untuk kita memahami maksud ayat yang kita baca, supaya hati kita tu tally sama dengan kita baca tu dengan menzahirkan. Sebab tu nak jadi khusyuk ni semualah kita ni batas bercakap tak tahu berapa persen yang kita khusyuk ni, antaranya kena membesarkan Allah, mentakzimkan Allah. Bila angkat tangan Allahu Akbar tu rasa besar Allah tu, rasa takut dan gerun. Barulah kita ni, kalau kita angkat Allah Akbar tu, kita sebab tu dalam solat ni, persiapan awal kena bersiap sedia. Kena prepare bersiap sedia. Pertama daripada wuduk tu lagi dah kesempurnaan wuduk. Ambil wuduk yang sempurna, cara berdiri kita. Nak tengok dalam solat kita tu yang mana wajib, yang mana rukun, yang mana makruh. Kalau tak baca ini hukum dia makruh.
Kalau baca ini sunat, jadi kena tahu. Bila kita nak present dalam solat tu nak masuk, okey, step pertama, tangan mana yang nak kena angkat, waktu mana yang tangan angkat, itu semua mengundang sebagai jalan-jalan untuk jadi kita khusyuk dalam solat ni. Khusyuk lah. Jadi kalau kita tengok Allahu Akbar ni, kita tengah present rakaat pertama pasti baca doa iftitah, baca Fatihah dan juga baca surah. Kita dah belajar kalau tak baca surah ni makruh. Okey, kita pun baca. Rokok, nak angkat tangan macam mana? Naik daripada rokok, tangan kena angkat. Nak turun kepada naik daripada tahiyat awal, angkat tangan. Tak ada lagi suka kita selera nak angkat. Sat-sat tak nak angkat tangan. Nak angkat tu kita tahu apa hukum angkat. Kalau nak baca surah tu apa hukum dia kalau tak baca. Jadi kita follow je ikut. Nanti naik rakaat yang 3, baca surah, baca Fatihah saja, surah tak ada. Ikut tahiyat akhir, duduk elok-elok, baca elok-elok. Lepas tahiyat akhir, dalam tahiyat akhir pun boleh baca doa. Jadikan dalam sujud baca doa. Dalam solat tu memperbanyakkan doa. Tapi kita salah pula. Kita ni lepas solat baru banyak doa. Dalam solat langsung kita tak doa. Lepas solat disuruhkan kita banyak zikir. Tapi kita banyak doa. Bukan tak boleh doa. Tapi cara kita tu sepatutnya dalam solat tu kena banyak doa minta kepada Allah. Jadi kita rasa sangat indah. Kita rasa kita seronok dengan Allah. Nak minta lah ya Rab, sambil rokok ni, sambil sujud. Nak minta lah ke Allah ni kan. Apa kehendak kita? Akhirnya tak ada apa yang kita nak minta. Akhirnya ni lah. Allahumma filana warhamna wa tu'ina. Sujud tak? Allahumma filana warhamna wa tu'alaina. Allahumma filana warhamna wa tu'alaina. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Masuk sujud tu Ustazah. Masuk sujud tu baca. Masa pun dah hampir nak tutup Orang pun tak tahu kelas ni macam mana kan. Sama ada dibenarkan untuk cakap atau kita tak tahu. Jadi inilah dah. Kita ikutnya kan insya-Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan. Ada kebaikan ni nah. Jadi nak khusyuk dalam solat ni kena mohon kepada Allah lah. Ya Rabb tolong beri khusyuk. Minta dia dengan Allah. Dalam surah Al-Mu'minun Allah jelaskan orang yang beruntung dunia dan akhirat. Orang beruntung ialah orang yang khusyuk. Ada kalau dapat 10 ciri. Pertama orang beriman dalam surah Al-Mu'minun. Itulah ciri orang-orang yang beruntung. Untung tak kita? Kita yang dah tua ni 10 ciri tu kena ada. Rujuk dalam surah Al-Mu'minun. Pertama jadi orang beriman. Yang kedua orang yang khusyuk dalam solat. Ada jaga kemaluan kan. Kita sebut dah wanita tadi. Antara wanita yang ni Allah puji Maryam. Jaga kehormatan diri. Kemaluan, kehormatan diri. Kemuliaan ya. Jadi maknanya jaga 10 tu. Boleh rujuk dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. InsyaAllah akan jadilah orang-orang yang macam kita semua dah tua. Yang berumur. Dapat meneruskan perjalanan hidup ni dengan lebih bernilai ya. Lebih bernilai. Tak nak jadi orang yang semakin tua, semakin susut iman. Semakin tua, semakin susut iman, rasa tak seronok, rasa nak mati, tak mah. Ya? Kita pun semua orang, kalau orang semua mati, kita pun nak mati juga. Kalau semua orang dah mati, habis semua nak. Tapi biar mati kita agak, ya Allah seronoknya ya Allah. Dia faham itu semua dah, insya-Allah. Ya Ustazah, boleh. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah Nak tamat. tanya, yang mana nak dahulukan? Solat taubat atau tahajud? Okey, kita tengok apa yang Kak Wan dah belajar lah. Sunat tahajud ialah sunat tahajud tu kita dah bicara dah. Kita solat selepas kita tidur lepas isyak. Semua ibadah yang dah kita tidur lepas isyak tu semua dikira tahajud. Buatlah solat apa pun semua tahajud Semua tahajud dalam kita dah syarat dia kita dah tidur dulu sebelum subuh. Jadi kalau tanya sunat tahajud, sunat taubat ni, sunat taubat. Okey. Apa nak utamakan? Jadi sunat taubat tu kalau kita lah buat sunat taubat tapi kita tidak melalui proses yang kita panggil rukun-rukun taubat tak ada. Ada keperluan nak solat sunat taubat tu. Kalau kita tidak ada menyesal, tidak ada benci dengan perangai kita yang dulu, tidak ada urusan nak memperbaiki diri, tidak ada dan niat nak bertaubat. Macam semua bagaimana dengan solat sunat taubat kita? Kalau kita tak melalui dengan proses yang tu dulu. Boleh jadi sunat taubat kita hanya solat sunat taubat 2 rakaat. Tapi kesannya tak nampak yang kita orang yang sedang nak fafiru ilallah, nak kembali. Nampak tak? Yang tu. Ustazah cukup kot. 91. Dah. Bagi moderator. Okey. Assalamualaikum Ustazah. Silakan Dayang. Kita boleh Dayang ada, silakan Dayang. Okey. Alhamdulillah. Ustazah doakan kita dulu Ustazah.
Dayang, sebelum tutup majlis minta doa, suruh Ustazah doa kita semua dulu. Ya. Okay. Dayang, I love you Dayang, love you, miss you Dayang. Miss you too. Okay. Ustazah boleh bacakan doa sebelum saya tutup majlis? Okey, sebelum tu Dayang, buat tanya Ya. semua ni boleh faham tak apa yang Kak Wan sampaikan? Laju ke boleh faham tak semua? Faham Alhamdulillah. Faham. Atas Kita Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan, ya Karim, kami mohon ampun di atas segala kelemahan, kekurangan kami semua, ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah kami semua meniti usia-usia kami dalam keadaan penuh rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Rabb. Jadikanlah kehidupan kami kehidupan yang memberi manfaat pada diri sendiri, pada ummah, ya Rabb. Kami juga mohon kepadamu, ya Allah, jadikanlah orang-orang yang hadir dalam majlis ini pada hari ini, orang-orang yang benar-benar telah diberi keampunan dan perpisahan kami nanti terselamat daripada maksiat dan bencana, ya Rabb. Jadikanlah kami orang-orang yang Engkau kasih, ya Rabb. Jadikanlah kami semua akan dikenali oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai umat yang terbaik di sisi-Mu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi anna asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut walhamdulillahi ladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabirhu takbira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa sahbihi baraka wa salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa minkum. Taqabbal ya karim. minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Ustazah. Alhamdulillah Ustazah. Majlis dulu ya. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Ya. Kita tutup Terima majlis kasih dulu ya. Ustazah atas perkongsian ilmu. Terima Terima kasih kerana terima jemputan ke Majlis Iman. Terima kasih pada para jemaah.